KPM. Didik TV KPM. Kita berlatih dulu. Come on guys. Hey. Salah pula. Saya dah buat salah Habis tu kalau nak baling betul macam mana? Panggil cikgu. Betul juga. Cikgu. Cikgu. Tolonglah saya cikgu. Saya tak pandai main ni. Saya nak main rugby ni. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syamil Didik TV KPM untuk slot sukan. Hari ini kita akan berbincang tentang sukan rugby. Tapi bukan rugby yang biasa, berkenaan dengan murid-murid di sekolah rendah. Pastinya kita bawakan juga dua orang guru bersama kita. Hari kita ada Cikgu Roslan dan Cikgu Syahrudin. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah. Nampaknya bertenaga, segak bergaya. Okey. Hari ini cikgu, kita nak berkongsi kepada murid di rumah tentang sukan rugby, iaitu rugby rimau cikgu. Tapi sebagai pengenalannya cikgu kan, kita nak kenalkan juga cikgu dengan penonton di rumah. Silakan, mulakan dengan Cikgu Roslan dulu. Okey, saya Roslan bin Muhammad, guru dari SK Sungai Buaya Banting. Terlibat dalam sukan rugby ni sudah 25 tahun. 25 tahun cikgu? 25 Bukan tahun. main lama. Dah memang otai lah ni cikgu Okey, cikgu dari sekolah SK Sungai Buaya Banting. Banting. Selangor. Baik. Okey, 25 tahun pengalaman 25 Cikgu tahun Din, pengalaman. macam mana pula pengalaman? Silakan. Saya Syahrudin bin Muhammad Hashim, seorang guru di SK Sedia Utama Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor. Dan saya terlibat dalam sukan rugby ni 25 tahun juga. Kawan ke? Ya, kawan baik. Kawan baik. 25 tahun juga pengalaman mengajar sukan rugby. Baiklah. Okey, sebagai pengenalannya cikgu, mungkin ada yang tertanya-tanya cikgu, apa itu rugby rimau ni cikgu? Mungkin cikgu boleh kenalkan kepada penonton, silakan. Okey, rugby rimau ni adalah satu sejenis permainan untuk murid sekolah rendah. Sekolah rendah. Umurnya berapa cikgu? 12 tahun dan ke bawah. Okey. 12 tahun dan ke bawah bagi menggantikan sukan rugby sentuh. Sebelum ni dikenali sebagai rugby sentuh, tetapi permainan rugby sentuh ini terlalu jauh dengan permainan rugby sebenar. Baik. Maka pihak pengurusi teknik di seluruh Malaysia telah membincangkan untuk mengadakan satu permainan baharu dengan kemahiran baharu yang dikenali sebagai rugby rimau. Okey, pada tahun bila cikgu diperkenalkan? Pengenalannya pada 2003 iaitu di MSSM di Labuan. Di Labuan. Di situ diperkenalkan kepada seluruh negeri dan tahun pertama dipertandingkan pada tahun 2005. 2005. Di mana cikgu? Tahun pertama tuan rumahnya diberikan kepada Sarawak. MSS Sarawak sebagai tuan rumah yang pertama. Baik cikgu, pengenalannya adalah diperkenalkan pada tahun 2003 dan mula dipertandingkan pada tahun 2005. Cikgu dia mungkin nak tambah sikit info mengenai pengenalan kepada topik kita cikgu? Rugby rimau ni lebih banyak kita ubah suai daripada rugby yang sebenar. Namun dia ada beberapa kaedah bermain itu adalah mirip kaedah sebenar. Lebih kurang sama lah cikgu. Lebih kurang sama. Contohnya kalau rugby sentuh dia tidak ada scrum.
Okey. Tapi untuk rugby rimau ni mula diperkenalkan scrum, kemudian kita ada line out. Okey. Dan tackle kita gantikan dengan hanya menyentuh pemain lawan saja. Oh, kita sentuh je lah, tak tackle cikgu. Yelah, tak sebab tackle. kita nak mainkan murid-murid pada usia bawah 12 tahun cikgu Bawah kan. 12 Jadi tahun. agak berbahaya kalau sekiranya mereka main tackle macam orang dewasa kan. ya. Okey. Kita nak tahu juga cikgu dari segi bagaimana permainan ini dilaksanakan. Contohnya cikgu dari segi padang. Keluasan padangnya macam mana cikgu? Okey, permainan rugby rimau dimainkan di gelanggang iaitu di padang dengan berukuran 70 meter darab dengan 50 meter. 70 dari 50. Itu kawasan permainan sahaja, belum masuk lagi kawasan gol ataupun kawasan try. Kawasan try biasanya 5 hingga 10 meter. Baik. Tapi biasanya setiap penganjur dia akan menyediakan 5 meter. Dan kalau kita campurkan semua keseluruhan padang rugby itu menjadi 80 darab dengan 50 meter. 80 darab 50 ya betul. Ya, 50 Okey, meter. baik cikgu. Itu dari segi keluasan padangnya. Bagaimana pula dari segi berapa orang pemain atas padang cikgu? Pemain yang didaftarkan dalam borang pendaftaran seramai 12 orang. 12 orang. Jadi pemain utama hanya 7 orang, manakala 5 lagi sebagai pemain simpanan. Oh, 5 simpanan cikgu Oh, kenapa 5 banyak simpan. cikgu? Permainan rugby ini ialah permainan yang menggunakan tenaga sepenuhnya, Agresif juga. agresif, berlari tanpa henti. Sebab dia permainan rugby rimau ni menekankan aspek kepantasan. Okey. Apabila dia berlari, maka pertukaran itu perlu diadakan 5 dan 5-5 boleh ditukar. Oh, 5-5 akan ditukar Bukan syarat 3 orang boleh tukar. Tak ada, 5-5 boleh tukar. Okey. Dia panggil rolling substitution. Rolling substitution. Ya. Okey, ataupun rolling sub cikgu Rolling sub. Okey cikgu, maksudnya 5 orang pemain gantian tu akan cuba diberikan masa untuk bermain jugalah kalau ada kesempatan. Kalau ada kan? kesempatan bergantung kepada strategi tim tersebut. Kalau dia memerlukan teknikal yang macam tu, siapa yang perlu dimasukkan, itu kebijaksanaan jurulatih. Betul-betul tertaluk kepada strategi mereka. Keperluan kan? jurulatih. Keperluan Okey. jurulatih. Baik. Itu dari segi berapa banyak pemain. Kalau dari segi masa cikgu? Okey, daripada segi masa untuk bermain, kita pulangkan juga pada pihak penganjur. Okey. Selalunya untuk Majlis Sukan Sekolah Malaysia ni, di peringkat kebangsaan, mereka akan bermain sebanyak 4 half. 4 half. Okey, 10, 2, 10, Okey. 5, 10, 2, 10. Jadi bermain penuh tu ialah sebanyak 40 minit sebenarnya. Cuma diselang oleh 2 minit itu sebenarnya kita istilahkan sebagai water break. Water break. Dan 5 minit itu sebagai separuh masa lah. Separuh masa yang pertama. Itu adalah waktu. Tapi kalau kita main contohnya di peringkat negeri, oleh kerana di peringkat negeri ni kita bermain secara karnival. Jadi bila kita bermain secara karnival ni, masa itu perlu dipendekkan. Jadi biasanya di peringkat negeri kita akan main 10, 2, 10. Okey, 10, 2, 10. Maknanya 20 minit lah main penuh masa. Kadang di peringkat daerah pula, oleh kerana waktu itu tidak memberi ruang yang panjang untuk kita menutup kejohanan itu. Jadi waktu yang diambil kadang sehingga kita kurangkan sehingga 7-2-7. Itu dia pengenalan kepada topik kita hari ini berkenaan dengan rugby rimau. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Sukan di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM untuk rugby rimau. Okey, kita bersama dengan Cikgu Syarudin dan juga Cikgu Roslan. Cikgu, kita nak buat apa untuk segmen kali ini, Cikgu? Okey, untuk segmen yang seterusnya ni, kita nak buat aktiviti penyesuaian bola. Penyesuaian bola terhadap siapa, Cikgu? Kepada pemain. Yeah. Kepada pemain. Tapi sebelum kita teruskan kepada aktiviti penyesuaian bola, jadi biasanya kita akan mulakan dengan aktiviti regangan dan juga cikgu. memanaskan badan. Betul saya setuju sebab sebelum kita melakukan aktiviti yang ekstrim, pastinya kita kena regangkan dulu apa-apa yang ketat dekat sini kan. Okey cikgu, jadi permulaannya aktiviti regangan kita nak mula bahagian mana dulu? Okey, kita akan buat daripada bahagian kepala, tangan dan terusnya ke bahagian kaki. Sebab bahagian-bahagian itu adalah bahagian-bahagian yang major yang digunakan oleh pemain-pemain. Okey, jadi jom kita mulakan. Jadi semua sekali kita bersama-sama Okey, cantik. Cikgu boleh mulakan dulu. Okey.
So kita bola kita akan letakkan di bawah dulu. Letak di bawah. Okey. So kita akan mula daripada atas Kita akan mula dari atas, daripada kepala. Okey. So kita akan mula dengan kiraan 8 Dengan 8. kiraan 8. Okey, sedia 1 2 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tolak kepala ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, gunakan tangan kiri, kita tolak bahagian kepala sebelah kiri dan tolak ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik, bagus. Okey, tangan kanan letakkan di pipi sebelah kanan dan kita tolakkan kepala ke arah sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey. Seterusnya kita tangan bahagian tangan. Dengan tangan. Okey, kita tolak tangan dengan kiraan 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak dengar suara Okey. pun, kuat sikit. Okey, Okey. bawah, kita turunkan bawah dan kita tolak juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tundukkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, last bahagian tangan kita tarik Tarik. Siku, Okey. tarik. Pegangkan dulu. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tangan sebelah kiri. Kita tolak tangan kita dan tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian pinggang Pinggang, cikgu. Okey, Okey, bahagian macam mana kita pinggang. buat? Okey, kaki seluas bahu. Okey, dan tangan sebelah kiri letak di belakang kepala dan kita akan tolak ke Tolak. bawah. Okey. Okey, kiraan 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita naik balik. Rasa lah, cikgu. Okey, kemudian tangan kanan kita Baik. letak di belakang kepala juga. Okey. Kita tolak ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Ya. kita turun ke bahagian kaki, kita bengkokkan lutut. Bengkokkan lutut. Okey, dan kita akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lutut sebelah kiri ataupun kaki sebelah kiri kita angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya di bahagian kaki Okey, kita bengkokkan sedikit kaki kita dan tolak ke arah keluar Baik. Okey, kekal kaki sebelah kanan dan Okey. kita tolak ke sebelah dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kaki kiri Okey, sama juga cikgu. sama juga kita bengkokkan ke arah sebelah dalam dan 1, tolak sebelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Selesai cikgu? Okey, selesai. Terbaik. Okey cikgu, kalau tadi tu regangan yang biasa-biasa, cuba buat sikit regangan yang luar biasa cikgu. Sila. Okey, yang ni yang kita nak buat ni untuk memanaskan badan. Tadi Okey. lebih daripada regangan. So yang ni berat sikit lah. Berat sikit, So yang pertama kita akan buat tekan tubi dulu. Tekan tubi. Kemudian kita diikuti oleh burpee. Okey. So maknanya kita nak mereka juga buat sama. Oh, bukan cikgu je lah. Bukan. Okey. So kita akan buat sama-sama. Boleh? Baik, Ifan sekali. Sekali. kena sekali. Okey, tak apa. Okey. Saya cuba. Okey, so tangan turun. Baik. Semua turun Okey. Okey. Kiraan dalam kiraan 5 Ready? Go. 1 Satu. 2, 3, 4, 4, 5. 5. Okey. Okey, Up. settle. Baik. Selesai. Terasa keberatan ni cikgu. Okey, itu yang pertama cikgu, tekan tubi. Okey. Yang kedua tadi saya Ifan dengar burpee cikgu. Ya, burpee. Macam mana tu cikgu? Burpee dia punya pelakuan dia sama dengan tekan tubi, cuma dia ada sambungan lagi di hujung tu. Ada sambungan. Ada sambungan. Ada sambungan. So Baik. sama So Okey. burpee. Tengok cikgu dia buat macam mana. Okey. Kemudian satu. Ada So, kita lompat akan bintang. buat ada lompat Ada bintang. lompat So bintang. kita akan buat 5 kali 5 kali 5 juga. kali. Okey. Semua murid dah bersedia? Okey. Angkat tazab sikit. Ya, okey. Jom, sama-sama. Cikgu ulang okey? Okey. Alright. Okey, kita turun. Okey. Okey, ready. Go. 1 2 3. 3
4, 5. Ya, itu Okey. dia. Okey. Cikgu, saya rasa macam penat sikit kan. Tapi itu adalah aktiviti regangan cikgu kan. Ya. Sebelum kita memulakan permainan rugby rimau Lebih kita. kepada memanaskan badan. Memanaskan badan. Okey. Ifal sudah panas cikgu. Pancit. Okey, semua okey? Cikgu Lan okey? Okey. Alright. Okey cikgu, selepas kita dah buat aktiviti regangan dan juga aktiviti pemanasan badan, seterusnya cikgu? Okey, kita akan terus kepada aktiviti penyesuaian bola. So, kita akan bawa lebih kurang dalam 4 aktiviti. Okey. So, yang pertama ni, kita akan buat apa yang dipanggil sebagai round the waist. Round the waist. Sebab penyesuaian bola ni penting supaya kita lebih mesra kepada bola. Mesra kepada Kerana dalam rugby ni, yang kesalahan yang paling besar sekali ialah menjatuhkan bola. Oh, Terutamanya di bahagian hadapan lah. Disebut sebagai knock-on. Jadi, ini adalah latihan supaya bola ni sentiasa berada di tangan kita. Sentiasa dan melekat kekal dengan kita. Sentiasa dengan kita dan kita tidak menjatuhkan bola dengan lebih mudah. Baik, Eh? Okey, aktiviti tunjuk cara untuk round the waist. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, jadi pemain selepas ni kena buat. Kena buat eh? Kena buat. Semua kena bersedia. Okey, itu yang pertama. Round the waist cikgu Round the waist. Keliling pinggang. Okey. Dah So, bersedia semua? Kita akan minta muzik. Okey, jom. Kita ambil bola dulu. Ambil bola. Pastikan bola sentiasa ada dengan kita. Okey. Cikgu, dalam kiraan cikgu. Okey, sebelah kanan dulu ke kanan. Ready, go. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Okey. 10. Baik, kan ada terjatuh tu cikgu. Baik, itu yang pertama cikgu. Yang kedua, silakan. Untuk aktiviti penyesuaian bola, yang kedua kita akan buat membentuk angka 8 di antara kedua-dua kaki ataupun dia panggil figure of 8. Okey? Cara pelakuan dia yang pertama kita naklah buka kaki kita lebih daripada besar pada bahu. Besar sikit pada bahu Okey. cikgu. Bola kita pegang ke hadapan dan kita tunduk. Satu tangan di belakang, satu tangan depan. Okey, kita ambil. Pusing. Pusing, Okey. pusing. Okey, dia akan membentuk nombor 8. Oh. Okey, inilah yang kita kata membentuk nombor 8 di antara kedua-dua belah kaki. Baik Okey, cikgu. itu. Yang ni kita nak buat berapa kali cikgu? Ulangan Ini ni. kita buat 10 kali. 10. Okey. Baik, murid-murid kalau dah bersedia, dalam kiraan 1, 2, 3, mula. 1, Tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lulus. Mantap. Lulus. Terbaik. Okey, itu yang kedua nampak macam mudah cikgu. Yang ketiga bagi susah sikit. Yang ketiga ni, dia aras agak tinggi sedikit. Ya. Mana memerlukan ketangkasan tangan. Okey. Okey, sama juga macam tadi, kita akan buka kaki lebih luas daripada bahu kita dan letakkan bola di tengah-tengah antara kedua kaki kita. Okey. Dan kita akan lepas tangkap. Oi, ni betul-betul mencabar cikgu. Okey, ini contoh Agak mencabar. So kita minta pemain akan buat sebanyak 8 kali. 8 kali. Okey, okey. Alright, kita cuba dulu. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey. Nampak macam struggle sikit adik-adik semua. Okey, itu yang ketiga cikgu Apa nama tadi cikgu? Menangkap bola di antara dua belah kaki. Okey, panjang nama dia. Baik cikgu. Yang seterusnya, Ifah rasa ada lagi yang keempat cikgu betul? Ya, betul. Ya, betul. Pita patah. Pita patah macam mana pula cikgu? Pita patah, okey. Tadi kalau yang pertama senang, yang kedua susah, yang ketiga yang kedua senang juga, yang ketiga susah, yang keempat kita balik senang lah. Senang balik. Okey, Senang kita balik. relax sikit cikgu. Okey. Bola hendaklah diletak di hadapan muka. Kaki dibuka seluas bahu dan kita akan tolak, 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 tolak. Okey. Okey. Begitulah seterusnya. Jadi cikgu, kiraan dia satu ke kanan ke kiri ataupun satu ke kanan satu ke kiri? Satu kanan, satu kiri. Satu kanan, satu okey. kiri. Baik, baik. Yang ni pun kita buat 10 ke 8 cikgu?
kita buat 10 lah. 10. Yang Sebab mudah dia senang. Sebab dia senang, betul? Senang pun bukan? jatuh tadi. Senang, Anggo. Okey, tak apa. Kita tengok dulu macam mana adik-adik kita ni buat. Alright. Kalau dah bersedia, 1, 2, 3. Oh, okey, okey. Empat. Nampak selesa? 6, 7, Oh. 8, 9. 10. Okey. Kalau macam tu, nama apa tadi? Okey, boleh tak abang nak pinjam bola sekejap? Okey, abang nak cuba Okey, 1, sini cikgu 1, Ya, betul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Lulus? Lulus. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey. Kita pun nampaknya dah buat aktiviti regangan. Pemanasan badan pun dah. Kita dah juga belajar teknik-teknik untuk melakukan aktiviti penyusun bola. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia Sukan Didik TV KPM untuk Rugby Rimau bersama saya Irfan Syami, Cikgu Lan dan Cikgu Din. Okey. Untuk segmen kali ini kita bawakan juga 2 orang murid bersama kita. Untuk apa cikgu mereka di sini? Okey, hari ini kita nak tunjukkan posisi hantaran yang betul. Hantaran cikgu Ketika membuat hantaran dan posisi badan yang betul. Baik. Okey, hantaran ni kita perlukan orang yang nak berkahwin ke macam mana cikgu? Yang ini kita risik-risik dulu. Risik-risik dulu, ya, betul. Okey, kita bagi dulu, kemudian kita akan buat ansur majunya. Ansur maju. Ansur Cantik maju. cikgu. Okey. Jadi kita bawakan 2 murid kita untuk bersama-sama tunjukkan demonstrasi untuk menghantar bola dengan betul. Jadi langkahnya cikgu, apakah Okey. peraturan dia, kedudukan macam mana dan sebagainya. Sila. Dalam kemahiran hantaran dan menyambut ni, kita akan fokuskan kepada 2 jenis hantaran. Iaitu yang pertama hantaran berhadapan dan yang kedua hantaran kedudukan dalam keadaan yang selari. Okey, dalam keadaan selari memerlukan sedikit pergerakan untuk kita nak menunjukkan penerima ataupun penyambut tu mesti berada di belakang bola. Dan yang akan menghantar sentiasa berada di hadapan Okey. penyambut. Okey. Yang menghantar sentiasa berada di hadapan selangkah, yang menerima mesti dekat belakang. berada di belakang orang yang Okey. menghantar. Kalau dia ke depan cikgu apa akan jadi? Itu kalau dia ke depan dalam rugby dia panggil satu kesalahan hantaran ke hadapan Baik. dan akan diberikan hukuman. Hukumannya adalah scrum kepada pihak lawan. Scrum tu apa Okey. pula kan? Tapi tak apa, kita simpan dulu. Kita nak tahu bagaimana cara untuk menghantar bola dalam Sukan Rugby Rimau. Jom kita mula cikgu. Yang pertama sekali ialah hantaran berdepan. Hantaran berdepan kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang pemain ataupun 2 orang murid untuk kita membuat hantaran ke hadapan dengan menggunakan 2 jenis dua bentuk hantaran, iaitu hantaran tangan di depan dan hantaran tangan di sisi. Okey. Okey. Dan saya akan tunjuk contoh. Ini adalah hantaran bola di depan. Ya. Okey. 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 Oh, okey. Untuk pemula kita pegang bola macam ni. Tadah tangan je cikgu. Kita tadah je. saja. Okey. Okey. Okey, kita akan buat ansur maju, makin lama makin jauh. Okey. Jauh pula. Okey. Bola hendaklah pergi tepat, jangan ke kiri dan kanan. Itu adalah hantaran berdepan. Berdepan. Dan hantaran berdepan juga menggunakan bola di sisi. Okey. Yang pertama kita akan pegang kedudukan tangan tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Dan kita akan bawa ke pinggang, Bawa ke pinggang. kita tolak. Okey. Wow. Dia berpusing tak cikgu? Cantik ya. pusingan cikgu. Okey. Okey. Sama juga kita buat ansur maju, makin lama makin Baik. jauh. Okey. Jauh sikit lagi cikgu. Okey. Wah, cantik. Cikgu, satu soalan. Ya. Kalau Ifan pegang belah kiri boleh ke? Boleh ikut dominan mana. Kita rasa kita selesa di sebelah mana. Okey. ikut Kadang dia. ada pemain dia lebih kepada kidal. Saya kira je saya tanya. Boleh, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Baik, maksudnya antara sisi ni ikut keselesaan pemain lah kan. Ikut Kalau dia dominan keselesaan. tangan kanan belah sini, kalau Ya. kiri pun belah tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey? Okey. Sekarang kita buat demonstrasi menggunakan murid. Boleh cikgu? Okey. Okey, mungkin Okey. cikgu boleh ke sana dulu. Okey. Okey, 2 orang murid berhadapan macam saya buat dengan Cikgu Din tadi. Okey. Okey. Dia buat. Okey.
Tiga kali hantaran, undur satu langkah. Okey. Cikgu, hantaran itu perlu ke atas sangat ke macam mana cikgu? Sebaik-baiknya hantaran itu adalah separas dada. Separas dada. Sebab aras itu adalah yang paling mudah dan dominan lah, yang mudah untuk kita tangkap bola. Okey. Dan kurang melakukan kesalahan untuk menjatuhkan bola. Itu dia. Kesalahan menjatuhkan bola itu yang kita kena elak cikgu kan? Okey, depan balik. Okey, depan balik. Ini masih menghantar bola secara berdepan cikgu Yang ini kemahiran koordinasi mata, tangan dan kaki sangat penting. Mata, tangan dan tangan, kaki sangat penting. Kena serentak cikgu Serentak. Okey. Baik. Okey. Selesai? Itu adalah hantaran berdepan. Betul? Sekarang hantaran ke sisi. Ke sisi. Saya bagi Cikgu Din yang bagi penerangan yang ni. Silakan cikgu. Okey, untuk hantaran sisi, so kita akan pandang selari lah, pandang ke hadapan. Kalau kita sedang berlawan, bermain, maknanya kita memandang pihak musuh lah. Pihak musuh. Pihak lawan. So, dalam keadaan ini, jadi yang memegang bola, dia mesti berada sedikit ke hadapan berbanding yang menerima. Untuk mengelakkan forward pass tadi itulah. Sebab forward pass tu juga kesalahan seperti kita menjatuhkan bola. So, kemudian kita akan tengok step kaki. Apabila menghantar, kita akan kaki, kalau kita hantaran sebelah kanan, kaki di sebelah kiri yang akan berada di hadapan. Kalau hantar belah kanan, Kaki kiri yang di hadapan. Okey, faham. Okey, kalau kita menghantar ke sebelah kiri, maka kaki kanan yang hadapan. Supaya kita dapat ruang untuk Balik. sebab mula kita nak menghantar, kita akan memandang ke arah kawan dan sedikit kita bengkokkan siku dan kita akan tolak bola. Sebab tu kaki tu kena ke belakang. Ke belakang. Faham? Sebab kalau kita salah step nanti jangan betul kita punya tu kan. Nanti menari pula cikgu. Betul. Itu maknanya sekali kita menghantar, maksudnya pastikan bahawa ada satu pergerakan kaki di hadapan dan kepada yang telah melepaskan bola, pemain yang melepaskan bola, dia akan patah balik ke belakang dan yang nak menghantar, dia kena bergerak ke hadapan sedikit. Dan saya akan buat hantaran ke kiri, mana kaki kanan ke hadapan. So maknanya drill ini semakin lama dia akan semakin pantas. So gerak. So perlakuan ini adalah sebagai latih tubi kepada murid semasa sesi latihan. Okey, jadi maksudnya kita akan pasangkan mereka berdua untuk melakukan aktiviti ni cikgu Ya, betul. Baik. Jadi Dan kita boleh tambah bilangan pemain. Boleh tambah cikgu Dalam latihan kita boleh tambah. Ini berdua kita boleh buat 4, 6, 7. Okey, tapi kalau berempat macam mana pula cikgu? Maksudnya Dia kedudukannya sama tapi bilangan pemain tu bertambah. Oh, Hantarannya makin lama makin jauh. Dua sana baling kat dua kat sini lah. Dalam permainan kita main 7 orang. Itulah yang kita akan mainkan. Macam tu je, hantar begitu. Maksudnya dalam rugby kita panggil sebagai backline. Backline ni ialah sepanjang 7 orang tadilah. 7 orang. So waktu kita menyerang, maka kita ada backline daripada pemain pertama sehingga ke-7. So dalam keadaan posisi ini. Apabila bola berada di sebelah sana dan posisi ini akan berubah, sebab yang di sebelah sana ada bola, maka dia akan baling ke sini pula. Dan kita panggil ini adalah deep line, kita panggil. Deep line. Deep line. Baik cikgu, kita pun dah faham cara permainannya. Apa kata kita bawa murid kita untuk tunjukkan demonstrasi bagaimana perlakuan aktiviti menghantar bola secara sisi. Okey, silakan murid-murid. Okey. Satu langkah ke depan ya. Satu langkah saja. Satu langkah saja. Okey, bergerak. Satu je. Okey. Makin jauh sikit. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit penerangan lagi. Apa antara kesilapan yang selalu murid buat ketika menghantar bola cikgu? Okey, sewaktu menghantar bola. Ya. Satu ialah kedudukan kaki macam saya sebut tadi lah. Apabila dia sebagai novice, maksudnya pemain novice ni, kadang kaki sebelah kanan adalah di sebelah depan untuk menghantar bola sebelah kanan. Itu antara satu kesilapan. Dan satu lagi ialah yang menyambut. Oleh kerana kemahiran kita adalah menghantar dan menyambut. Yang menyambut tadi tidak bersedia ataupun sewaktu kita membuat hantaran. Okey, setelah dilepaskan bola ke tangan dan rakan dia akan bawa ke depan dan kita masih berada di sini. Kita pun tak bergerak juga. Kita pun tak bergerak. Sepatutnya kita kena bergerak untuk membantu kawan kita bergerak ke belakang. Supaya deep line tu berlaku. Maksudnya rakan berada di hadapan kita. Sebab bola kena sentiasa di hadapan. Tidak boleh selari cikgu kan? Tak boleh selari. Dengar tu. Jadi maknanya
kadang-kadang dalam ni kesilapan yang selalu kita akan tegur ialah apabila mereka kekal statik. Maksudnya selepas menghantar melepaskan bola Tak dan bergerak mereka dah. statik, tak bergerak di sini. Dia tak membantu rakan kita. Jadi maksudnya cikgu rugi kepada satu kumpulan lah Satu cikgu. pasukan kita Satu akan pasukan rugi. rasa macam aduh kenapa buat forward pass ni kan. Mungkin dalam kita punya latih tu bini kita tak nampak. Betul. Sebab kita tak ada opponent ataupun pihak lawan. Tapi setelah pihak lawan ada, maka apabila kita berada di sini dan kawan kita bersana, sedangkan di sini kita dah kena touch, maka selepas kena touch, dalam masa 3 saat kita kena melepaskan bola. Okey. Selepas kita nak lepaskan bola, kawan kita berada di depan. Jadi akan jadi forward pass lah cikgu Akan jadi forward pass. Kalau kita masih mengekalkan bola di tangan kita, maka penalti akan diberikan kepada pihak lawan. Aduh, untung Sebab- kat pihak sana lah, untung cikgu. kat pihak sana. Jadi kita pula rugi kat sini. Betul. Jadi aktiviti yang kita buat sekarang ni cikgu, iaitu aktiviti untuk menghantar dan menyambut bola ni adalah sangat penting dalam permainan rugby rimau supaya mereka ni murid-murid kita dapat memahami cara yang terbaik untuk menghantar dan juga menyambut bola tanpa melakukan kesalahan dan kesilapan cikgu Ya, ya. betul. Okey, saya rasa itu saja untuk segmen ini. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM untuk Rugby Rimau bersama dengan saya Irfan Syahmi, Cikgu Din dan Cikgu Lan. Okey, bersama dengan 4 pemain kita, iaitu pemain Rugby Rimau Sekolah Rendah. Okey, untuk segmen kali ini cikgu, kita nak lihat pula kepada kemahiran untuk menghantar bola cikgu, betul? Ya, betul. Okey, tapi kenapa ada 4 pemain ni cikgu? Kenapa banyak sangat kita bawa ni? Ya. Okey, yang ni kita manipulasi pemain Okey. untuk kita meneruskan kaedah hantaran, memantapkan kaedah hantaran melalui variasi latih to be. Variasi latih to be untuk membuat hantaran. Baik. So, yang pertama ni kita akan buat hantaran dalam bentuk bulatan lah. Bulatan cikgu. Buat dalam bentuk bulatan. Jadi bulatan tu akan dibuat oleh pemain kita. Pemain kita akan buat bulatan. Menghadap ke mana cikgu? Okey, semua akan menghadap keluar. Menghadap keluar keluar. Okey. bulatan. Dan hantaran tu ialah hantaran mengikut arah jam dan lawan arah jam. Okey. Kedua-duanya. Arahan tu akan diberi oleh cikgu lah kan? Ya, betul. Faham. Jadi adakah kita nak buat bulatan sekarang cikgu? Ya, boleh. Boleh. Okey, jom murid-murid kita buat dulu bulatan menghadap keluar. Okey, silakan ke belakang sikit. Okey, pegang Okey. tangan. Pegang tangan Pegang kawan-kawan. tangan Ya, itulah sahabat-sahabat di atas padang. Cik. Okey. Jatuh tangan. Satu tangan. Okey, so pegang bola. Baik. Okey, Irfan ni. Ya. Jadi di sini antara yang kita variasikan ialah apa? Yang kita variasikan ialah kedudukan kedudukan pemain antara pemain. So yang ni kita jarak lebih kurang dalam 1 langkah jarak dan kemudian kita akan besarkan bulatan ni. Besarkan bulatan. Okey. Okey, mungkin kita ke sini sikit cikgu. Okey. Ke tengah sikit lagi. Gerak lagi. Okey. Baik. Okey. Baik, kita akan buat hantaran bola ke sebelah kiri dahulu. Sebelah kiri. Okey, ready? Go. Okey, stop. Okey. Baik, ini adalah pergerakan yang pertama ke sebelah kiri dan yang seterusnya akan lawan balik pergerakan tu ke sebelah kanan. Belah kanan Okey, pula. ready, Silakan. Okey, ready. Go. Nampaknya pemain kena sentiasa bersedia cikgu Ya, yang fokus ni- kepada arahan. Betul. Okey. Semua kena mata dekat bola, pergerakan tangan kena Okey, coordinate. stop. Okey. Alright. So, ini dalam keadaan jarak yang permulaan tadi kita buat. Selepas ni kita variasikan jarak tu supaya mereka lebih jauh antara satu sama lain. Okey. So, dalam 1 langkah ke hadapan. Okey, nampak jarak dia semakin besar. Makin besar So, cikgu. supaya mereka dapat mantap lagi kemahiran hantaran ni lah. Nak balik pun macam susah sikit cikgu. Sebab jarak tu kan. Jadi sebab kita jarak. agak rapat. So, dengar, ready, players, go. Tak jatuh lagi. Mantap semua. Okey.
Okey, stop. Okey. Dan sama juga macam tadi, kita akan lawan balik pergerakan tadi, iaitu pergerakan ke kiri. Ready? Go. Okey, stop. Cemerlang. Tahniah semua. Tak jatuh. Okey cikgu. Jadi selalunya untuk latih tubi ni cikgu, kita buat berapa kali jauh ni cikgu? Macam ni 2 kali baru kan? Jarak 2 kali, Ya. kita boleh pergi 3 ataupun 4. 3 atau 4 cikgu. Maksudnya makin jauh makin sukarlah nak hantar bola. Makin suka dan kita nak tengok sejauh mana mereka boleh menghantar, dalam jarak berapa jauh yang mereka boleh hantar. Maknanya makin jauh makin baiklah. Makin baik dan Okey. makin bagus pemain kita Ya, cikgu. betul. Baik. Dan pergerakan ini juga selain daripada jarak yang kita variasikan, kita boleh variasikan bilangan bola yang kita guna. Bilangan bola. Bilangan bola maksudnya sekarang ni kita gunakan hanya 1 bola saja. Betul. Lepas ni kita beri tekanan yang lebih tinggi lagi dengan memberi 2 biji bola. Macam mana nak baling cikgu 2 bola tu? 2 bola. So maknanya akan sentiasa bola tu akan sentiasa bergerak. 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 Jadi maknanya mereka akan sentiasa bersedia Baik. dalam apa jua keadaan supaya mereka tak terlena lah waktu kita Datang main. dari mana pun bola tu kena mereka bersedia akan- lah. dia akan bersedia. Kanan kiri kanan kiri. Okey. Saya faham. Jadi mereka ni pun dah biasa cikgu kan buat latihan macam ni kan. Saya rasa tak ada masalah untuk mereka untuk dapatkan contohnya 2 bola pun tak ada masalah juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey cikgu, itu latihan yang pertama kita buat aktiviti dalam bulatan cikgu. Yang kedua kita akan buat latihan secara selari. Selari. Silakan. Okey. Cikgu Roslan. Yang kedua kita akan variasikan. Kalau sebelum ini kita buat satu hantaran dalam langkah satu ke depan, satu ke belakang, satu ke depan. Hari ini kita akan buat dalam bentuk dinamik. Kita akan guna beberapa orang pemain atau pemurid. Hantaran, selari sambil berlari anak. Oh, kalau tadi statik cikgu kan? Tadi statik. Sekarang kita akan dinamik, berlari anak sambil menghantar bola. Sambil Dan menghantar bola. memastikan kedudukan sentiasa onside. Ataupun yang pemegang bola mesti berada di depan, yang tidak ada bola di belakang. Di belakang. Okey. Dan kita akan buat latih tubi hantaran secara selari dinamik. Baik cikgu. Kita boleh mula sekarang ya? Boleh cikgu? Okey. Kita memerlukan 3 orang pemain cikgu. 3 orang pemain. Kedudukan kita akan sebabnya kita akan berlari ke hadapan, kita akan ke belakang sedikit. Baik. Kita akan susun 3 pemain dalam keadaan yang menyerong ataupun deep line tadi. Okey. Deep line. Penerima pertama ataupun pemegang bola yang pertama akan berlari anak, hantar dan dia akan kembali ke posisi asalnya. Okey. Okey, kita mulakan sekarang. Okey. Silakan cikgu. Lari. Okey, yang ni sentiasa. Okey. Hantar balik. Okey. Undur balik. Okey. Begitulah seterusnya. Oh. Ini sambil Berlari. Sambil berlari. Tapi dalam keadaan permainan yang sebenar, semakin laju adalah semakin bagus permainan satu-satu tim tu, satu-satu pasukan. Kerana rugby rimau menekankan kepada kepantasan berlari dan ketepatan hantaran. Kepantasan berlari dan juga Ketepatan membuat hantaran. membuat hantaran. Ya. Okey cikgu. Boleh kita buat lagi sekali cikgu? Boleh. Suka pula saya tengok ada kita berlari. Jadi, kita Okey. tumpukan sepenuhnya kepada. Boleh. Okey. Ambillah bola tu. Duduk Larilah sini. betul-betul sepantas mungkin. Belakang lagi, belakang Okey. lagi. Okey. Baik. Dekat sini. Cikgu Lan boleh ke sana dulu. Okey, Okey. kita beri ruang dan peluang kepada murid-murid kita untuk tunjukkan demonstrasi bagaimana membuat hantaran secara berlari anak. Ya, okey, dah bersedia? Okey, 1, 2, 3, go. Undur balik. Dah balik, posisi asal. Okey, lagi. Baik. Okey. Dia balik. Alright, kita stop dulu. Amsyar cakap cikgu, dia teringin nak main cikgu. Seorang rehat dulu bagi Amsyar main boleh? Okey. Okey, Dia Amsyar pula masuk boleh? Cantik. Okey.
Kita Okey, nak Hamzat. buat lagi sekali demonstrasi bagaimana kita lihat murid-murid kita melakukan hantaran secara lari anak ini. Okey, jom. 1, 2, 3. Makin laju makin bagus cikgu ya. Ya, semakin laju semakin bagus. Dan semakin laju semakin dia orang peka kepada hantaran. Okey. Dan kita tekankan sewaktu ni, kita akan tekankan aras bola yang dihantar tu. Aras Pastikan bola. mereka sentiasa maintain di paras dada lah. Jangan terlalu tinggi Jangan cikgu, terlalu tinggi jangan terlalu sebab rendah juga. menyukarkan kawan dan mengakibatkan kerugian pada pasukan. Ah. Begitu juga kalau terlalu rendah, Betul? sebab menyukarkan kawan yang nak ambil tadi. Nanti muka tu jatuh cikgu. Ya, Aduh, rugi pula mata kat situ. Okey. Baik. Selesai? Okey, kita rapatkan balik kat tengah. Okey. Penat ke? Sikit lah kan. Itu baru latihan kawan-kawan. Di mana kita sedang belajar bagaimana untuk melakukan hantaran dengan baik bersama dengan Cikgu Lan dan Cikgu Din. Okey cikgu, macam biasa soalan saya kepada cikgu, dari segi kesilapan semasa mereka melakukan aktiviti ni cikgu misalnya. Kesilapan sewaktu melakukan aktiviti. Ya. Sama juga seperti pada peringkat asas tadi, apabila pasukan rakan sepasukan masih berada di hadapan dan mereka tidak membantu untuk balik ke posisi asal selepas melepaskan bola kepada kawan. Sentiasa kena peka lah cikgu Sentiasa kan. kita kena alert dengan keadaan, kena peka dengan keadaan supaya orang yang tidak ada bola mesti di belakang pembawa bola. Ingat itu dia orang punya yang tu. tak ada bola kat belakang. Ke belakang bola. Dia Orang bagi yang ada belakang bola bola lah. dekat depan. Sebenarnya di belakang pembawa bola. Yang pembawa bola Okey. sentiasa berada di hadapan. Jadi maknanya kalau dia berada di hadapan, satu istilah kita dipanggil sebagai dia offside lah. Ya. Offside. Itu satu, dan satu lagi ialah yang saya sebutkan tadi ialah aras hantaran tadi. Supaya mereka dapat sentiasa mengekalkan aras hantaran. Paras dada cikgu. Paras dada supaya tidak menyukarkan pada pemain rakan sepasukan untuk menangkap bola. Bola cikgu. Hantaran yang baik adalah hantaran yang tidak menyukarkan kawan. Ingat tu, hantaran yang baik adalah hantaran yang tidak menyukarkan, menyusahkan kawan lain cikgu Ya, kan? betul. Baik, terima kasih Cikgu Lan, Cikgu Din. Okey, kita pun dah belajar banyak dengan cikgu. Mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan. Okey Irfan, terima kasih. So, pada penonton semua, jadi daripada awal tadi, kemahiran yang kita belajar hari ini daripada kemahiran asas untuk bermain rugby lah. Betul. Mula dengan penyesuaian bola, apa kelebihan penyesuaian bola ialah memberi kesan yang baik kepada kemahiran-kemahiran lain, terutamanya kemahiran hantaran dan juga menyambut. Betul. Apabila mereka dah serasi dengan bola, dia rasa tangan macam ada gam lah, macam Spiderman kan. Macam Spiderman. Bola Macam sentiasa melekat melekat sentiasa, di tangan dan menghantar dengan keadaan yang baik. Okey. Menyambut rakan sepasukan dapat menyambut dengan baik disebabkan penyesuaian bola yang baik tadi. Jadi dalam pertandingan pasukan ini akan mengurangkan jumlah kesalahan. Jumlah kesalahan yang akan dibuat. dikurangkan. Jadi untuk rugby pula dari segi keseluruhannya, kemahiran hantaran adalah kemahiran yang paling penting dalam Betul. permainan rugby untuk mengurangkan kesilapan dari segi hantaran. Dan juga kepetasan di titik beratkan cikgu kan? Ya, betul. Petasan. Iya, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Lan dan Cikgu Din kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita tentang sukan rugby rimau. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.